أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin kurnianya kita alhamdulillah dapat bersama-sama lagi tuan-tuan dalam pengajian kitab kita. Alhamdulillah, dalam keadaan hari ini, minggu ni, kita masih diuji Allah dalam keadaan sangat kritikal. Kalau kita tengok hari demi hari jumlah positif semakin meningkat. Dengar berita pun takut tuan-tuan. Dulu gerun, sekarang takut, menggigil-gigil. Sebab apa? Sebab memang kita tidak dapat lari daripada fitrah sunnatullah. Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Allah sebut dalam Al-Quran semua manusia akan merasai mati. Sebab dan musababnya berbeza-beza. Ada orang sebab Covid, ada orang sebab sakit, ada orang duduk saja pun mati. Sebab bila sampai saat waktu dia, memang kita tak dapat elak. Jadi untuk persediaan kepada semua tu tuan-tuan, semua tu adalah bentuk ujian, peperiksaan. Berbeza-beza tajuk periksa dia, jenis musabab dia, tetapi jalan dan pintu dia sama, yakni pintu untuk masuk ke alam barzah. Kita tak dapat elak untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah. Itulah pintu yang perlu kita lalui. Jadi persediaan itu makalah kita isi sama-sama dengan majlis ilmu, maka Allah akan berikan kepada kita iman dan taqwa sebagai kunci kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, malam ni kita masuk muka surat 53. Baik, bab yang kelima pada menyatakan kelebihan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab, iman ini adalah tasdiq pada hati dengan barang yang mendatang dengan ia oleh Nabi SAW, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ila al-akhir ayat. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu, dan disukai olehmu ya Muhammad akan mereka yang beriman dengan Allah dan berbuat amal saleh. Wa amilus salihat, orang yang beriman dan melakukan amal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sebab mereka akan dapat syurga yang mengalir. Ditulis kat situ terjemahan bahasa tua, berlari di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita tengok cucu lari tak terkejut, tengok kambing kita lari tak terkejut, ni sungai lari tuan-tuan, jangan terkejut. Maksud dia mengalir di bawah syurga itu, sungai-sungai yang mengalir. Jadi Allah Ta'ala ceritakan, disebutkan dalam pengarang kitab ini, dalam kitab ini mukadimah dia, Allah cerita ganjaran syurga bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan untuk mendapatkan syurga yang mengalir bawah dia sungai-sungai ini, apa dia? Iman dengan tasdiq di hati. Tasdiq ni saddaqa Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq ni benar, membenarkan dengan hati. Apa maksud benarkan hati? Yakin sungguh-sungguh dekat hati.
Kalau dekat sebut dekat mulut, contoh orang cerita dekat Muar tu ada naga. Mulut sebut, ya, takut tu, tapi dalam hati tak percaya. Itu tak confident, tu sembang kedai kopi nama dia. Tapi mulut sebut, naga tu besar, kepala dia besar kancil, ekor kat Tanjung Mas. Itulah dengan cerita dulu. Tapi sebut kat mulut je, dalam hati tak percaya pun. Tapi iman kepada Allah, kalau kita sebut dekat mulut percaya ke Allah, hati tak percaya, tak sempurna lagi iman tu, belum kira beriman. Tasdiq pada hati tu, membenarkan hati tak sampai. Maka untuk mendapatkan syurga Allah yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Baqarah tadi, kena yakin dekat hati. Maka hari ni, malam ni kita akan bahaskan tentang iman. Sebagai mukadimah sebelum saya cerita 5 peringkat iman ni tuan-tuan, nak bagi tahu macam mana gambarkan kita benarkan dengan hati ni, macam mana kita rasa takut satu benda tu kita tak nampak, tak tengok, tapi hati tu rasa gerun. Contoh yang geli katak, cucu dia cakap, "Nek, bilik air ada katak," dia kata. Neneknya tak masuk lagi pun bilik air tu, tapi dia punya geli geleman, kan, kau pergi halau, neneknya tak berani. Baru dengar, "Nek, bilik air ada katak," kan. Padahal neneknya tak tengok pun. Sebab apa? Sebab pada hatinya dah membenarkan katak tu dia geli. Orang yang cerita ni pun boleh tahan juga geli katak. Nak bagi tahunya, kita tak tengok, tapi kita dah rasa kegelian tu. Maka bila sebut Allah Maha Berkuasa, kita tak nampak, tapi dalam hati kita betul-betul yakin, oh, cerita neraka, panas neraka. Macam mana para sahabat Nabi SAW, bila Nabi cerita tentang syurga, seronok diorang macam dah masuk syurga. Tapi bila Nabi cerita tentang neraka, gerun dan menangis diorang, seolah-olah neraka dah berada di hadapan diorang. Sebab apa? Tasdiq bil qalbi. Hati tu dah yakin. Baik, bahagian iman. Ketahuilah olehmu bahawasanya iman itu ada 5 bahagian. Ni kitab lama tuan-tuan. Kitab baru pun lebih kurang macam ni. Dia menterjemahkan sebab kita daripada Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kita ni daripada aliran Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Memang itu yang kita belajar sama. Ada orang nak pergi pasar raya Wetek tu, lalu Jalan Temenggung. Bila orang lalu Jalan Temenggung, dia akan ceritalah nampak Masjid Parit Raja. Kalau orang lalu Jalan Abdul Rahman, dia bagi tahu jumpa Surau Parit Raja. Kalau lalu Jalan Jonet, dia kata tak nampak surau, tak nampak masjid, nampak pantai, dia kata. Tapi sampai juga dekat Bandar Muar. Sebab apa? Jalan yang berbeza, mazhab yang berbeza, tapi betul. Dia dah ikut jalan sana, jalan sana. Traffic light tak ada, Jalan Jonet jalan. Tapi bila kita berpegang pada mazhab Syafi'i, aturan dia macam tu, insya-Allah akan sampai. Baik, ketahui olehmu bahawasanya iman itu atas 5 bahagian. Yang pertama, iman daripada taklid, iaitu iman yang jadi daripada mengambil perkataan gurunya dengan tiada dalil. Ni maksud dia, iman taklid ni ikut. Taklid ni ikut. Ada sebut istilah dia sebut taklid buta. Maksud dia ikut, buta-buta dia ikut. Dia tak faham apa, tapi bila guru dia cakap, dia ikut. Tu iman taklid. Kita sebut Allah tu satu, kita tak cari lagi mana bukti Al-Quran Allah tu satu. Tapi sekarang saya tengok dalam masjid semua dah boleh bagi bukti dah. Berikan bukti Allah satu. Saya rasa hajah kat belakang semua boleh jawab, Qul huwallahu ahad. Hebat. Dah ustazah dah semua kat belakang nampak. Saya baru sebut je bismillah, dekat belakang dah habis ayat tu. Tu tanda tu minggu depan tak payah datang, dah alim semua dah. Tu tanda kita yakin sebab kita dengar Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi ada orang dia yakin Allah tu satu, tapi dia tak tahu ayat apa, sebab dia yakin guru dia mengajar. Tu nama dia taklid, ikut. Iman pada tahap yang pertama nama dia taklid, ikut. Kita ni peringkat orang awam banyak iman taklid lah.
Mungkin satu dua perkara kita berpegang pada Al-Quran, kita belajar hadis, kita datang masjid belajar, tapi banyak benda kita ikut. Sebab apa? Sebab banyak perkara yang kita tidak tahu. Kita ni termasuklah saya, tuan-tuan, termasuk golongan yang orang kata orang awam masih jahil banyak. Kalau tengok tok guru dulu, pak kiai, kita tengok syekh kabir, syekh besar dalam Malaysia, Syekh Nuruddin, dia syarah tak pakai kitab. Sebab apa? Kitab tu dah dalam hati dia, bersih. Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari, kitab yang kita baca pun banyakkan saya baca kitab dia. Tapi kita hari ni kalau ustaz-ustaz kami ni, bukan kata ustaz yang duduk hadapan tuan-tuan ni baru nak start ni, C70 Honda zaman dulu ni, terpaksa pegang kitab. Katalah tadi start enjin kereta datang, kelang kabut datang, terlupa bawa kitab, dia mula gelabah duduk hadapan ni, berpeluh semua. Sebab apa? Ilmu kita masih sikit. Ilmu saya masih sikit. Jadi kita orang awam masih peringkat ilmu pada iman taklid, ikut. Okey. Yang kedua tahap iman adalah naik sikit, nama dia iman daripada tahap ilmu. Dia yakin sebab dia tahu, dia beriman sebab dia tahu, dia tasdiq biqalbi, yakin dekat hati sebab dia tahu. Saya nak tanya tuan-tuan, langit atas daripada bumi tu, dekat keluar daripada bumi, langit yang gelap tu kan, ada apa kat langit tu? Ada apa Jah? Ajah tahu tak ada apa lepas langit tu? Ada bulan kan? Ada bulan. Macam mana kat langit tu? Boleh hidup tak? Tak ada oksigen. Ajah dah sampai ke belum? Tak tahu, belum. Sebab apa? Ikut orang cerita. Ada orang yang kaji, maka dia tahu. Tapi kalau tanya Syekh Muzaffar yang angkasawan Malaysia, ilmu daripada dia sendiri, dia bagi tahu dekat atas sana gelap, kena pakai oksigen sebab tak ada oksigen. Sebab apa? Dia beza dengan kita sebab dia pergi sampai dia tengok. Kita dengar orang cerita, pergi kedai kopi kat Baik Raja, dia kata bulan kat sana dia punya tu macam dekat Semerah sana banyak sawah. Macam tu kita cerita. Pergi ngetek dekat Baik Jawa, dia kata mana ada macam tu, bulan kat sana macam padang pasir. Bak kata Piramli, wal fadang fasiru wal fokok kayui tai unta turfu. Sebab kita tak tahu, kita taklid. Tapi bagi orang yang dah sampai, dia tahu. Iman pada tahap ilmu, dia tahu. Itu tahap yang kedua. Maka tahap yang ketiga adalah iman i'yan. I'yan ni maksud apa? Ainun, mata, melihat, dia tengok. Macam Syekh Muzaffar tadi, dia boleh cerita macam mana kat awan tu, dia tengok sendiri. Macam kita cerita bab ilmu kita dengar orang cerita. Tapi kalau Cikgu Razak dia cerita, sebab dia sendiri bawa kereta besar tu. Sebab saya tengok mula-mula dia beli kereta besar tu, saya teringin nak pakai macam dia. Kereta besar, orang dia kecil je. Orang cerita macam mana kereta tu, seronok, tapi kita tak bisa naik. Jadi kita kena beli yang besar-besar kereta ni. Duit simpan pun nak buat apa, tuan-tuan. Jadi ilmu pada yang ketiga, ilmu a'yan, iman yang daripada muraqabah hati bagi Allah, sekira-kira tiada ghaib daripadanya sekejap mata, dikatakan sebagai ainul yaqin, yakin pada mata. Yang ni tuan-tuan mesti dengar istilah dia, ainul yaqin, yakin pada penglihatan. Tapi bahasa ni kalau kita terjemahkan muraqabah hati bagi Allah, maksud dia hati dia tu dikawal oleh Allah. Muraqab ni kawalan, sekira-kira tiada ghaib daripadanya sekejap mata. Maksud dia apa? Maksud dia tak hilang daripada mata dia sekejap pun keyakinan di dalam hati, sebab Allah jaga. Maksud dia sentiasa yakin pada Allah. Bahasa dekat sini bahasa lama, sekira-kira tiada ghaib daripadanya sekejap mata. Maksud dia mata dia tak terlepas sekejap pun sentiasa yakin kepada Allah. Orang yang macam ni, contoh dia berlaku terkejut apa pun, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Sebab apa? Tu datang daripada hati dia, tak terlepas.
Sampai ada cerita tuan-tuan, orang pingsan pun bila dia berlaku apa-apa mimpi yang menggerikan, dalam keadaan dia pingsan, terkejut dia, subhanallah, astaghfirullah. Macam cerita arwah Tok Guni Aziz Cikgu Razak, waktu dia koma tu, setiap kali waktu solat dia bangun je kan, ceritanya setiap kali waktu solat dia bangun solat, tapi dalam keadaan dia dah tak sedar dah, letih sangat-sangat. Sebab apa? Hati dia pada Allah, dalam kawalan Allah. Tuan-tuan, ilmu pada keyakinan ainul yakin ni, dia tengok, dia yakin. Kita orang awam ni jangan-jangan diperlihatkan. Golongan para wali Allah, Allah lihatkan kepada mereka. Dan ilmu ainul yakin ni, tahap iman ini adalah dia sendiri dapat tengok depan mata. Contoh, nak cerita macam mana sedapnya asam pedas ikan mayung. Beza dengan orang KL, dia tahap dia apa? Iman taklid. Sedap dah ikan mayung? Oh, sedap. Dah makan belum? Belum. Dah sampai muar? Belum. Dia, macam mana kau tahu? Orang cerita. Taklid. Itu taklid. Orang cerita, tapi sedap tak? Sedap. Yang mana paling best? Parik Jawa, muar. Dia orang KL tapi dia sebut muar. Orang KL kalau tengok ni jangan marah muar. Sebab orang KL tak boleh datang makan ikan pari sekarang ni. Sebab apa? Ikan mayung. Sebab PKPD dilarang masuk sini. Baik, tapi bila kata ainul yakin ni, dia sampai sini, tengok dalam mangkuk tu ikan mayung tu, dia meleleh-leleh air dia. Ainul yakin. Betul ke sedap? Betul. Dah tengok? Aku dah tengok. Dah rasa belum? Belum, aku tengok je kata. Tengok pun dah terliur. Yakin sungguh-sungguh. Oh, bau sungguh sedap. Ainul yakin, tahap ketiga. Baik, tahap yang keempat, nama dia haqqul yakin, iman pada hak. Hak ni adalah maksud dia apa? Iman tadi dia melihat dan dia merasa. Haqqul yakin dah jadi hak dia dah. Dia dapat telan, dia dapat apa nama, bila dia telan ikan mayung tadi tu, dia dapat menikmati rasa satu-satu. Orang yang macam ni sebut sedap dia tak sama dengan orang iman taklid tadi sebut sedap. Orang yang KL dia tanya, ikan mayung sedap? Sedap, tapi tak rasa lagi. Tapi orang yang haqqul yakin, dia dah rasa sesudu telan, dah. Keyakinan itu datang pada hak dia yang dia rasa. Tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku tuan-tuan, bila mana ni nak ceritanya, yakin tu sebab dia dapat pegang. Ni sebab sambut Maulid Rasul ni. Bila sebut sambut Maulid Rasul ni, orang tak ada cerita lain dan cerita cinta Nabi. Memang siapa pun sebut Nabi, semua orang sayang. Bagilah pilihan, Nabi ke duit 1 juta, sayang Nabi. Nabi ke rumah banglo, Nabi. Betul? Semua tak dapat lari. Nabi ke kahwin seorang lagi, itu dia fikir lama sikit. Tapi Nabi yang paling kita sayang. Bila sebut Maulid Rasul ni, semua cerita pasal sayang Nabi. Tapi apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan, cerita tentang mangkuk Nabi SAW. Cerita ni masyhur, berlaku pada tahun 2004 kalau tak silap saya, yang mana mangkuk Nabi yang masih ada tinggalan. Tetapi saya ada baca juga komen daripada mufti wilayahan sekarang, menteri agama kita. Dia kata belum dibuktikan kesahihan, tetapi yang membawanya adalah memang keturunan Nabi SAW daripada silsilah Sayyidina Ali dan juga Fatimah, anak cucu Hasan Husin. Ceritanya, kerajaan Chechnya apabila dia merdeka daripada Rusia, saat Rusia dah jatuh kalah tu, Chechnya nak merdeka. Bila nak merdeka, di antara yang sewaktu nak sambut kata apa, pemasyhuran kemerdekaan itu, presiden dia yang bernama Ramzan Kadyrov. Minta maaf lah kalau sebut Korea atau kalau sebut mulut Jawa ni lain kan, Kadyrov punya. Ramzan Kadyrov, presiden Rusia ni,
dia mendapat hadiah daripada keturunan Nabi yang berada di London. Dia simpan mangkuk yang Nabi pernah guna. Nabi ni satu minat Nabi adalah semua barang Nabi akan bagi nama. Kan bagi peminat-peminat memanah ni, Cikgu Razak minat dah mana? Cikgu Razak dia minat bola, jurulatih bola dah. Kan? Orang yang minat manah ni dia boleh sebut busar Nabi, nama ni saya pun tak ingat lah. Sebab Nabi bagi nama, termasuk mangkuk Nabi yang tadi. Jadi mangkuk ni yang disimpan oleh keturunan Nabi yang berada di London, dia simpan. Maka bila kerajaan Chechnya, dia sebab Islam, dia rasa menzahirkan, meraihkan kerajaan itu nak merdeka atas nama Islam. Sebab Chechnya ni negeri Rusia yang Islam, dia nak merdeka. Maka bila saat dia nak diisytiharkan merdeka oleh pihak PBB, di antaranya dia mengisytiharkan dia ada barang tinggalan Nabi. Sebagai macam kalau kita sultan-sultan ada dia punya alat-alat kebesaran macam itulah. Maka mangkuk tadi dihadiahkan. Saya tak pasti dihadiahkan atau dipinjamkan. Nak ambil chase-nya ni daripada London tu hampir 4,000 km. Bukan hantar pakai pos laju ke JetDek ke JT Express tak. Tempah pesawat khas, jet khas. Presiden Ramzan Kadyrov ni pergi dekat London nak pergi ambil. Duduk dalam satu mangkuk. Saya tengok, tonton balik tengok dekat YouTube Haji. Saat dia sampai landing dekat airport chase-nya ni, jarak dia nak sampai ke masjid negara Chechnya tu lebih kurang 16 km. Rakyat Chechnya ni sebab semua Islam, majoriti dah 90% Islam, duduk kiri kanan ni tak sabar-sabar nak menantikan presiden diorang bawa balik mangkuk tadi. Sebab apa? Bukan bawa balik Nabi dah tak ada, tapi mangkuk yang Nabi pernah guna tu. Betapa rasa, ya Allah, baru tengok mangkuk rindu kat Nabi. Bila landing the jet peribadi tu, Ramzan Kadyrov turun, mereka takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia punya jenderal-jenderal turun, tunggu kat bawah tu. Dia turun tu, angkat tu, orang menangis-nangis. Belum buka lagi tengok dalam. Sebab apa? Sebab iman mereka, cinta kepada Nabi SAW melebihi segala doa ada. Kita ingat ke negara baru nak merdeka, Chechnya ni miskin. Saya tengok dalam video tu baru nak merdeka tu. Dia punya bangunan dia, kereta dia besar-besar, dah mengalahkan Malaysia. Rupanya mereka adalah negara maju. Cuma baru merdeka. Sebab dulu duduk bawah Rusia. Kan Chechnya, Bosnia, Herzegovina, semua jenis macam tu. Dia turun tu, tuan-tuan, jenderal tentera dia semua pegang cium, menangis-nangis. Bukan sebab mangkuk tu, tapi sebab mangkuk tu pernah Nabi pegang. Mangkuk tu tak apa, beli dekat Langkawi banyak. Tapi mangkuk tu Nabi pegang, Nabi minum. Dibawanya di kiri kanan jalan, naik pula atas kereta Rolls yang tak ada bumbung macam Sultan Agong naik tu. Diletakkan kat depan kain yang pernah tutup makam Nabi yang dihadiahkan oleh kerajaan Saudi, kata saya. Satu depan, satu belakang. Dia pegang, anak dia duduk kiri kanan, jenderal dengan mufti Chechnya. Mufti Chechnya sekali tengok macam haji kita. Dia bawa tu, rakyat semua ikut kereta besar-besar sampai kat masjid negara Chechnya, turun, dibukakan. Ramzan Kadyrov pegang mangkuk tu, dia sampai lembut lutut. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayangnya rindu pada Nabi. Dituangkan air zam-zam dalam tu, dia minum, duduk minum sampai terduduk. Diberikan kepada jenderal-jenderal dia, bagi kat mufti dia minum, disuapkan kepada anak dia, menangis-nangis dia. Dan hari ni disimpan mangkuk tersebut dalam masjid di Chechnya. Masjid dia bentuk macam masjid kat Turki tu, masjid biru tu. Allahu Akbar. Baru minum daripada bekas yang Nabi pernah minum. Bayangkan kalau kita dapat minum duduk depan Nabi. Yang kata iman hakul yakin ni, kita duduk rasa tengok Nabi, dapat pegang Nabi. Siapa dapat sentuh Nabi, Allah haramkan daripada api neraka. Sebab itulah seorang sahabat Nabi yang Nabi pernah pukul dia. Satu hari bila Nabi tanya, siapa nak tuntut dekat aku dah pernah buat salah? Semua sahabat diam. Tiba-tiba bangun seorang sahabat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak tuntut satu benda.
Apa dia, wahai sahabatku? Dia kata, kau pernah pukul aku dulu, aku nak pukul balik. Sebab apa Nabi pelawar macam tu? Sebab Nabi tahu macam mana kita buat kat orang, macam itulah Allah akan balas. Nabi ni orang yang yakin Allah dah bawa tengok syurga. Nabi tak sanggup kena pukul dekat akhirat, maka Nabi kata, kau ambil rotan, pukul balik aku. Sahabat lain dah kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, janganlah Nabi ni sanggup kau buat macam tu. Dia kata, aku tak kira. Dia pergi depan, Nabi bagi rotan kat dia. Nabi kata, pukullah aku. Dia pukul Nabi tak? Tak pukul. Dia kata, dulu kau pukul aku tak pakai baju. Dia kata. Sahabat lagi marah. Dah lah Nabi bagi pulang semua pukul je lah, pelan-pelan, jangan kau kuat. Ini kekasih kami. Dia kata, dulu kau pukul aku tak pakai baju, hari ni ya Rasulullah kau buka. Bila Nabi buka jubah, nampak putih badan Nabi. Kalau Hajah tengok macam pensan, handsome Nabi daripada Haji yang duduk kat depan. Nabi buka tak tuan-tuan? Nabi buka. Bila Nabi buka, dia angkat tu, Nabi buka baju nampak putih, dia baling rotan tadi, dia peluk Nabi. Dia peluk Nabi. Dia dapat peluk Nabi, dia rasa puas. Sebab apa tuan-tuan? Mana mungkin manusia yang cintakan Nabi akan pukul Nabi? Tak mungkin. Melainkan mereka yang benar-benar yakin cintakan Nabi saja, mereka nak ambil pulang peluk Nabi. Kita hari ini tak dapat peluk Nabi. Maka macam mana cara dia tuan-tuan? Kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, itulah hakul yakin, di mana keyakinan itu, iman tadi bukan pada ilmu lagi, tapi dia dapat rasa. Maka kalau tuan-tuan yakin dapat nak jumpa Nabi, nak rasa duduk dengan Nabi, maka tidak ada jalan lain melainkan ikut semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang keempat. Yang kelima adalah iman hakikat. Hakikat ni sebenar. Ni yang paling tinggi, tahap yang paling tinggi adalah iman hakikat, ataupun dikatakan juga sebagai kamalul yaqin. Kamal ni kamil, sempurna. Inilah sesempurna iman. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dikelaskan 5 jenis iman tadi. Iman taklid itu adalah bagi orang awam. Taklid, ikut. Kita lah orang awam, kita tak tahu, ilmu kita rendah, kita ikut saja. Maka iman ilmu tadi bagi orang yang belajar, dia ambil contoh, ambil dalil. Ni yang terjemahkan dalam ni. Imam A'yun, Ainul Yaqin adalah iman bagi maqam muraqabah, yang Allah jaga mereka, Allah kawal hati mereka. Dan Imam Haq bagi orang yang mengetahui. Arifin tu maksud dia orang-orang yang tahu, dapat rasa, maka mereka adalah termasuk golongan dikira sebagai maqam martabat musyahadah. Mereka lihat, mereka dapat rasa. Dan imam hakikat adalah iman yang sesempurna-sempurnanya. Jadi baca sikit, terjemah sikit tuan-tuan. Saya pilih-pilih ni untuk bagi cukup-cukup lah. Jadi kita kalau boleh satu malam habis terus satu bab bab imam lah ni. Baik, muka surat sebelah tu kita sambung dekat, yakni iman itu ibarat berhimpun 3 perkara. Yang ni diceritakan iman tadi dalam keadaan 3 perkara untuk menyempurnakan iman. Baca dekat baris yang di bawah hadis Nabi tu. Yakni iman itu ibarat daripada berhimpun 3 perkara itu. Maka iaitu syarat bagi kamil. Ada orang baca kamal. Kamal, siapa nama Kamal, sempurnalah dia. Kamil iman. Syarat untuk mendapatkan kesempurnaan iman ada 3 perkara. Disebutkan kat sini hadis Nabi SAW, tetapi saya tak dapat nak cari dia punya riwayatnya, maka kita sandarkan kepada ulama.
Al-iman uryan wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamaratuhu al-ilmun. Iman ni asalnya telanjang, kosong, tak ada apa. Uryan, boleh dilihat, maksudnya telanjang. Walibasuhu taqwa, dan pakaian iman itu adalah taqwa, tu maksud dia. Wazinatuhu, zina ni hiasan, perhiasannya adalah malu. Dan buahnya as-samaratuhul ilmu, buahnya adalah ilmu. Jadi ni tiga komponen utama nak dapatkan kesempurnaan iman. Maksud dia, yang pertama kena ada takwa, yang kedua dihiaskan dengan malu, yang keempat hasil dia adalah ilmu dan amal. Nabi SAW bersabda, ni hadis yang bawah ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ni pun masyhur juga tuan-tuan. Saya ingat lagi belajar hadis ni, dan inilah hadis pertama saya hafal dalam hidup saya. Saya rasa waktu mula-mula masuk sekolah dulu, sekolah pondok. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksud dia apa? Tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah, saya terus terjemah bahasa moden lah, sehinggalah dia sayang kawan dia macam dia sayang diri dia sendiri. Nabi sebut takkan sempurna iman seorang tu sampai dia sayang kawan dia macam dia sayang diri dia sendiri. Kalaulah kawan dia tu teringin nak makan riyan, sebut kat dia, teringin nak makan riyan. Kita kalau sebut teringin nak makan riyan, kita pergi cari tak? Cari. Mau ada? Tak ada. Batu Pahat. Batu Pahat habis mana? Segamat. Segamat habis mana? Johor Bahru. Dia orang kata dekat Singapura yang ada Musang King tu. Pergi Singapura semata-mata nak makan suulas Musang King. Tapi member dia kata, teringin nak makan Musang King. Aku sayang kau macam aku sayang diri aku. Aku sayang diri aku tak makan Musang King ni. Bukan sebab mahal, nanti darah tinggi, naik kencing manis. Aku sayang kau, aku tak payah makan lah. Tu sayang kena kat dia. Tang dia nak makan, dia pergi cari. Kawan dia kencing manis, tak payah makan. Kawan dia kata, aku teringin nak makan lobster. Tak boleh, gaut semua tu. Aku sayang kat engkau, dia kata. Kalau dia teringin tu, terbang pergi Sabah, tenggelam tu, terjun cari lobster. Member nak makan, tak payah, gaut tu. Member tu kata teringin nak makan nasi Arab, darah tinggi tu. Semua tak kena. Tapi macam mana bila kawan dia kata, aku teringin nak pergi Mekah, duit tak ada. Dia balik rumah diam, ambil tabung anak dia satu. Ayah nak berapa tabung dia? Kalaulah ayah teringin nak pergi Mekah, apa korang nak buat? Kami akan pecah tabung kami untuk ayah. Sebenarnya kawan ayah, kawan karib ayah, teringin sangat nak pergi Mekah, dia tak ada duit. Tak apalah ayah, kalau ayah rasa nak bagi untuk dia, kalau itu menggembirakan ayah, ambil lah. Pecah tu satu, bawa pergi, dan dia bagi kawan dia. Kawan dia tengok, ni apa duit apa ni? Ni duit anak aku. Kau pergilah Mekah. Kau pergi Mekah macam aku pergi Mekah. Anak-anak aku seronok, dia kata. Allahu Akbar. Ni cerita rekaan tuan-tuan. Tak pernah lagi jumpa macam ni. Kalau jumpa macam ni, terus buat menantu. Baik sungguh. Tapi itulah Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Saya nak tanya tuan-tuan, kita cerita boleh senyum-senyum gelak tengok kawan kita, tapi pernah tak berlaku kat kita, kawan kita kata sungguh-sungguh, aku perlu sangat benda ni. Ni pada asatizah sahabat-sahabat saya, mungkin ada tengok live ni, sahabat-sahabat kat KL ke, kawan-kawan saya ramai orang kaya tuan-tuan. Ni kejap lagi dia orang adalah komen-komen ni semua kan. Kawan saya ramai kaya-kaya tuan-tuan. Tak pernah lagi sponsor saya pergi Mekah. Mudah-mudahan dia orang dengar lah. Nak bagi tahunya, pernah tak ada berlaku dalam hidup kita, member kita ke, jiran kita ke,
Dia sebut nakkan sesuatu, dia tak mampu. Kita mampu, tapi dalam keadaan tu kita juga nak beli benda yang sama. Apa pertimbangan kita? Nabi sebut, kalau kita tak sayang kawan kita macam sayang diri kita, tak sempurna iman kita. Nak dahulukan yang mana, tuan-tuan? Dalam keadaan ni, tuan-tuan, kalau kita boleh dahulukan dia, itulah yang terbaik. Cakap senang sebut, slow je saya cakap dengan penuh kelancaran. Nak buat tu bergantung kepada iman masing-masing. Allahu alam. Tak payah cerita banyak. Sebab saya cerita tu semua pakai tengok saya. Dia orang kata apa? Ustaz cuba buat dulu. Tapi betul, tuan-tuan, bila kita cerita, terutama sekali kami lah, Allah marah orang yang sebut dia tak buat. Ni ustaz-ustaz ni dulu masuk neraka, cerita bukan main, baru keluar kat situ je cikgu kata, "Panggil nak naik kereta ustaz." Allah minta maaf cikgu, ini saya sibuk lah. Ada pula alasan. Berarti apa? Iman tu masih kotor, tak sempurna lagi. Baik, kita sambung ke surat 1155 ni. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang panjang ni, saya nak petik sikit je. Yang masyhurnya Nabi sebut, al-iman la yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Dan juga disebut iman ni la yazid wa yanqus. Yang dekat bawah tu ada al-iman yazid wa yanqus. Maksud dia apa? Iman bertambah dan berkurang. Saya nak syarahkan di sini. Menurut syarah Imam As-Sayuti dalam kitab Niqayah, kat bawah tu ringkaskan ceritanya bagaimana iman ni terbahagi kepada yang kat belakang tu ada ceritakan. Iman kat muka surat 57. Semua yang sini adalah hujah-hujah berdasarkan ayat Quran ni, termasuklah muka surat 56 ni. Saya laju-laju ke tuan-tuan disyarahkan berdasarkan surah Al-Anfal ayat 2 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Allah kata apa? Apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, bertambahlah akan iman mereka. Merujuk kepada yang kita baca belakang, iman bertambah dan berkurang. Sekarang kita nak cerita pasal iman, boleh bertambah, boleh berkurang. Maka Allah kata, bila mana bacakan ayat Quran kepada mereka, akan bertambahlah iman mereka. Maksud dia, iman ni boleh bertambah dan ada masa dia boleh berkurang. Kata pengarang kitab ni, dan ini adalah pandangan masyhur bagi kita Imam Asy-Syafi'i, iman terbahagi pada 3 bahagian. Muka surat 57 tu, tuan-tuan. Dalam bahagian iman ada 3 bahagian yang utama. Yang pertama, bertambah dan berkurang, yang disebut tadi, yazid wa yanqus. Ini adalah iman bagi umat manusia dan jin, orang awam biasa, bukan para rasul. Semua, hatta Sayyidina Abu Bakar sendiri pun dia kata, tak kala aku berada dengan Rasulullah, aku rasa beriman sangat. Sebab apa? Bila berada dengan Nabi ni, jangan kata Nabi cerita syurga, tengok muka Nabi pun rasa Allah Akbar, tak nak pisah dengan Nabi. Macam baru kahwin dululah. Malam pertama tu, bukan sembang banyak pun, abang dah makan, sejam baru abang nak jawab. Sebab dia bilang bulu mata bini dia tu, suka tengok bulu mata awak, dia kata. Padahal bulu mata tu hari dia cuba saya tengok. Dia bilang satu-satu. Kenapa abang bilang bulu mata? Macam 40 tahun dulu kah? Tak, abang bilang semua putih, ada satu je yang hitam. Esok abang makan kat luar je. Nak bagi tahunya, iman orang awam, hatta Sayyidina Abu Bakar sendiri pun, waktu dia duduk dengan Nabi, dia kata, aku rasa sungguh beriman. Bila mana aku kembali ke rumahku, kata Abu Bakar As-Siddiq, ni sahabat Nabi, member karib ni, saat aku balik ke rumahku, aku berasa seperti aku adalah orang munafik. Sebab apa? Balik rumah, jumpa Astro, gegar Vaganza, saat lagi tengok pula Pok Ye. Ni pula yang terbaru Kampung People. Dia lupa dekat kuliah maghrib tadi. Datang masjid, ingat Nabi. Balik rumah, dah lupa Nabi. Ingat pula kat Syarukhana. Jadi macam tu. Itu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tasdiqan biqalbi. Kita ni jauh lagi lah. Abu Bakar sampai rumah berasa munafik, kita belum langkah keluar masjid lagi dah lupa. Ini iman orang biasa, bertambah berkurang. Iman yang kedua, bertambah tak, berkurang pun tidak.
Kata para ulama, ini adalah iman para malaikat. Air yang dah penuh, kalau ditambah macam mana pun tetap macam tu, dan tak berkurang sebab dah ditutup seal. Maka iman para malaikat dah full tank, tak tambah tak kurang. Sebab apa? Mereka sendiri melihat syurga, mereka sendiri melihat Allah, mereka sendiri melihat bagaimana iblis enggan tunduk pada Adam. Mereka juga menguruskan urusan-urusan rahsia. Iman mereka tetap paling maksimum. Dah bunyi dah. Dah bunyi. Okey. Sikit. Maka ayat yang terakhir adalah bertambah dan tidak berkurang. Bertambah. Iman para nabi dan rasul. Pada nabi dan rasul tak pernah kurang sebab Allah jaga. Bertambah. Wallahu a'lam. Jadi cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Kita tahu kita ni dekat mana tahap dia. Mudah-mudahan tuan-tuan, yang paling penting saat kita sakaratul maut nanti, jagalah iman kita. Doa macam mana, ya Allah, mungkin saat hidup aku bertambah, kadang berkurang, tapi saat sakaratul maut, ya Allah, biarlah aku datang berjumpa dengan Engkau ya Allah, dalam keadaan aku beriman kepada Kau ya Allah, dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita taufik dan hidayah. Allah pilih kita menjadi ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.